A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Okay, bagi Ustaz bersedia dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 38 Ustaz. Surat 317 mengqadha solat-solat sesuai urutannya. Okey. Okey, Ustaz boleh sedia dulu. Kita boleh teruskan terus. Saya cari hadis sekejap Okay. Ya, saya Ya. Tak jumpa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hadiza dan ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Dan saya minta maaf agak terlewat sikit ya begini. Internet masalah. Okey, saya minta maaf agak terlewat sikit. Namun saya ada maklumkan pada Kak Niza untuk dimulakan kelas pada pukul 9.10 ya. Okey. Sekejap, saya tak jumpa hadis dia lagi. Kerana agak sukar untuk cari hadis masalahnya. Mana hadis dia ni? Pun 30. Okey. Kita ada sikit lagi Kak Liza, bab yang ke-37 yang kita nak kena bincangkan. Ada sikit je. Dia kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat yang ke-312 ya. 312 yang perenggan yang keempat. Okey, perenggan yang keempat. Okay, saya nak cari dulu di mana dia punya hadis dia tu. Manasiyah solatan falyusalli. Okey, misalatan li zikri. Dah ke depan pula. Saya dah terlepas dah ni. Sekejap tak jumpa mana. Dah jumpa dah, alhamdulillah. Okey, kalau kita lihat perbahasan tentang kewajipan qada solat ni, adakah kita wajib, ibu-ibu boleh lihat dahulu muka surat 312 perenggan yang kedua dahulu ya. 312 perenggan yang kedua. Okey. Jadi dia fal-amid aula. Fal-amid aula at-taskid man nasiya salatun. Kenapa dia macam lain? Saya tak jumpa punya point dia kat mana.
Okey, betul dah. Falyusalliha. Oh, nampak nama Qatadah tak? Qatadah nahwuhu wa sayati lafzuhu. Sini. Okey, perenggan yang kedua tu. Wa qad tamassaka bidalilil khitab minhul qail innal amida la yaqdi salata. Okey. Jadi ada sebahagian ulama yang menyatakan orang yang sengaja meninggalkan salat tidak boleh qada salat. Okay, kerana kalau ikut hadis Nabi SAW, kita lihat hadis yang ke-37 tu, man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha. Sesiapa yang terlupa salat, maka salat bila dia teringat. Okey. Satu yang dibenarkan adalah orang yang terlupa. Yang kedua, orang yang terkhilaf. Sangkanya dia dah salat, rupa-rupanya dia belum salat. Okay, maka orang yang terlupa, orang yang terkhilaf tadi ataupun orang yang tertidur ya dalam hadis yang lain, maka mereka dibenarkan untuk qada salat, bahkan wajib qada salat ke atas mereka. Dan wajib qada itu dipanggil wajib alal faur, wajib fauran. Wajib fauran. Nanti Kak Liza tolong ingatkan saya isu wajib fauran ni. Saya nak bahaskan lepas ni, takut lupa. Okay. Yang pertama Wajib dia apa sih? Wajib. mereka kata Wajib apa? wajib fauran. 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 Okay, saya tulis saya takut saya lupa je. Bukan sauran Kak. Fauran. Alamak salah. Fauran betul. Ingatkan saya. Okay. Satu golongan ulama yang kata orang yang sengaja meninggalkan salat tidak dibenarkan untuk qada salat. Biasanya kita kata orang yang tinggalkan salat dengan sengaja tidak wajib qada salat. Ya, tidak wajib. Sebenarnya bukan tidak wajib qada salat. Yang lebih tepat kita katakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak dibenarkan untuk qada salat. Kerana orang yang boleh qada salat hanyalah orang yang tertinggal tanpa disengajakan, ya. Orang yang tertinggal tanpa disengajakan seperti tertidur, terkhilaf, terlupa tadi, itu sahaja orang yang dibenarkan untuk qada salat. Sekejap ya Ibu, takut ada benda penting. Sekejap. Okey. Itu satu dan itu pendapat minoriti ulama, ya, pendapat minoriti ulama. Pendapat majoriti ulama pula mewakili keempat-empat mazhab menyatakan kalau orang yang terlupa wajib qada salat, kalau orang yang tertidur wajib qada salat, kalau orang terkhilaf atau tersilap pun wajib qada salat, maka orang yang amidun. Okey, Ibu tolong tulis tu. Al-amidu tu. Al-amidu artinya orang yang sengaja, ya. Orang yang sengaja. Maka orang yang sengaja meninggalkan solat lagi-lagi wajib qada solat. Kak Liza, lain saya okey ke Kak Liza? Kak Ana kata tak berapa okey? Sekarang okey, tadi masa awal-awal tadi je dia macam putus sikit. Awal-awal tadi kan? Okey, terima kasih banyak. Al-amidu itu orang yang sengaja. Kalau orang yang tidur pun wajib qada salat. Jadi orang yang sengaja meninggalkan salat lagi-lagi wajib salat. Itu pandangan majoriti. Perkara yang kedua tadi, wajib tu dipanggil wajib fauran ataupun wajib ala tarahi. Okey, saya tulis ya. Ibu tolong tulis catatan masing-masing di buku tu ataupun di mana-mana. Satu dia panggil wajib fauran. Satu lagi, sorry. Alamak, apa benda jadi pula macam ni? Kena tarik balik. Wajib fauran. Jadi lain pula. Okey. Wajib fauran. Satu lagi, wajibun ala tarahi. Wajibun
ala tarakhi. Okey, apa beza antara wajib fauran ataupun wajib alal faur dengan wajib ala tarakhi? Kalau wajib alal faur ataupun wajib fauran ni, kewajipan yang mesti disegerakan. Ya, kewajipan yang mesti disegerakan, tidak boleh ditangguhkan. Okey, kecuali dia ada istisna. Cuba kita belajar satu bahasa Arab ni. Ibu kena tulis kata ni istisna. Istisna ni artinya pengecualian. Ya, istisna tu artinya pengecualian. Okey. Satu lagi dia panggil wajib ala tarakhi, iaitu wajib yang boleh ditangguhkan. Okey, jadi di sini artinya ada dua kategori solat. Kalau solat itu baru dia ditinggalkan, jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita ada bincang ke jumlah yang tidak terlalu banyak tu berapa sebelum ni? Kat mana Ustaz ada saya sebut, Tak ada. ada minggu lepas rasa macam Ustaz ada sebut, tak cuma ada. tak sebut bilangan. Ustaz ada sebut Tapi macam ni, ada dia tak ada terperinci kan. terperinci tak? Yang saya kata macam mana Kak Liza? Sebut bilangan banyak dengan sedikit tu lah, tapi tak terperinci, tak jelaskan lah apa benda tu. Kita bincang apa. Saya pun lupa kat mana dah kitab saya tengok tu. Artinya kalau jumlah 5 waktu ke atas, 6 waktu dan ke atas, ia dianggap sebagai banyak. Manakala 5 waktu dan ke bawah tu dia anggap sebagai sedikit. Tapi saya lupa kat mana saya jumpa benda tu. Okey. Kalau yang kita tinggal tu sedikit, contohnya kita baru perasan kita belum salat isyak semalam. Contohlah ya. Ataupun kita tertidur sampai lepas waktu Ustaz yang maghrib. Ustaz bagi tahu kami tu, Ustaz cakap khadak yang sedikit wajib ikut waktu. Minggu lepasnya tajuk ni. Khadak yang banyak tak wajib ikut waktu. Itu lain. Itu lain. Dia cuma tak bilangan. Kalau kita tinggal banyak, kita boleh solat qada bila-bila, tak ikut waktu lah. Bila-bila. Ustaz tak sebut bilangan, tak tulis pun. Okey, betul. Okey. Saya tak sebut bilangan lah. Betul. Okey. Kalau solat itu 5 waktu dan ke bawah yang dianggap sebagai sedikit, maka kena ikut dia punya urutan dan ia dipanggil sebagai wajib alal faur ataupun wajib fauran. Wajib disegerakan, tak boleh tangguh, ya. Okey, maknanya kalau kita terlupa solat isyak semalam, kita teringat, kita wajib segerakan solat isyak tersebut. Tetapi dia ada istisna. Apa dia maksud istisna, Kak Ana? Pengecualian. Kak Ana, pengecualian. Terima kasih. Jadi ada pengecualian. Okey. Ada pengecualian seperti contohnya kita tengah mesyuarat, ya. Kita tengah mesyuarat pada pukul 10 pagi. Tengah mesyuarat tu baru kita teringat, subhanallah, belum salat isyak semalam. Belum salat isyak semalam. Jadi adakah wajib kita meninggalkan mesyuarat dan terus pergi salatul isyak? Jawabnya tidak perlu, kerana dia ada pengecualian dia. Kalau kita tengah ada mesyuarat, kita ada kerja yang penting, kita dalam solat yang lain, kita teringat ketika kita sedang salat zuhur, baru ingat kita belum salat isyak semalam, maka tak perlu dihentikan salat zuhur tersebut, teruskan. Dia memang wajib alal faur, wajib segera. Tapi kalau ada kerja-kerja seperti tadi, yang mana kalau kita tinggalkan kerja kita boleh memberikan kesan yang tidak elok, okey, maka boleh kita tangguhkan sedikit sehinggalah kerja kita selesai. Okay. Manakala wajib ala tarakhi ni bagi siapa yang tinggal solat dalam jumlah yang banyak, ya, tambah-tambah zaman muda-muda dulu, maka dia wajibun ala tarakhi. Dia wajib qada tapi tidak wajib disegerakan. Dia perlu diatur supaya kita tidak jemu dengan salat. Ada yang tanya saya, boleh tak dia nak qada tu dia nak solat ringkas-ringkas. Dia tak nak baca selawat Ibrahimiyah. Dia nak baca tasbih pun 3 kali je, tak nak baca sampai 5-7 kali. Dia nak baca Fatihah saja, tak nak baca surah ataupun baca surah yang pendek, surah yang sama je. Saya kata tak apa, tak ada masalah pun. Yang penting kita usaha bayar hutang kita. Dan jangan sampai kita tengah bayar hutang tu kita jemu untuk membayar hutang tersebut. Kita kena atur dengan tenang.
Dan sampai masa kita terlalu penat, kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita berehat seketika sementara kita mengumpul kekuatan balik. Okey. Jadi itu bahagian yang kedua, ya. Bahagian ketiga, ibu sekalian, kalau kita tengok, okey, satu tadi minoriti ulama kata orang yang sengaja meninggalkan salat tidak wajib qada salat. Sekarang ni kita nak tengok hujah orang yang kata, majoriti ulama yang kata wajib qada salat walaupun dia sengaja meninggalkannya, ya. Okey. Satunya mula begini macam saya sebut tadi. Li'annahu, okey, fayakunu min tanbih bil adna 'alal a'la. Okey, ini ibu-ibu kena buat satu kaedah namanya dia panggil qiyasul adna 'alal a'la. Okey, qiyas tu boleh aja kan? Okey, sekejap ya, saya tulis qiyas tu. Qiyas okey, ada di ruangan chat. Qiyasul adna 'alal a'la. Apa maksudnya? Artinya kalaulah perkara yang kecil pun kita kena buat, apalagi perkara yang besar. Kalau perkara yang kecil pun dilarang, apalagi perkara lebih besar. Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu kata benda yang boleh menyakiti hati ibu bapa. Uff tu benda yang menyakitilah artinya. Okey. Kalau benda yang menyakiti hati ibu bapa pun kita tak boleh buat, apalagi kalau benda tu boleh panggil apa, lebih besar daripada menyakiti hati ibu bapa. Okey, lagi-lagilah tak boleh. Maknanya Allah Ta'ala sebut benda kecil, benda yang besar lagi-lagilah tak boleh. Okey. Artinya dan nasi itu perenggan yang ketiga, ya. Perenggan ketiga yang sekejap. Okey, sorry, internet problem tadi. Perenggan yang ketiga yang mana ibu-ibu tengok baris yang keempat tu. Perenggan ketiga baris yang keempat, sebab kalau qada solat diwajibkan ke atas orang yang lupa, okey. Li'annahu idza wajaba al-qada 'ala an-nasi ma'a suqutil ismi wa raf'il haji anhu fal 'amidu aula. Kalau orang yang terlupa wajib qada solat, sedangkan orang terlupa tadi berdosa tak dia tinggal solat? Tak berdosa. Okay. Dia dikira melakukan kesalahan yang besar tak kerana dia tinggalkan solat? Tidak dianggap melakukan kesalahan. Kalau orang yang tidak berdosa pun wajib qada solat, apalagi orang yang berdosa kerana meninggalkan solat dengan sengaja, lagi-lagi wajib qada solat. Okay, jadi ibu, ini hujah yang pertama, ya. Hujah pertama wajib qada salat adalah qiyasul adna 'alal a'la. Al-adna tu apa dalam kes ini? Ibu sekalian, kita qiyas benda yang kecil kepada benda yang besar. Okey, benda yang kecil dalam isu ini apa dia? Siapa dia? Senyap je semua. Kalau kita tertidur, tertinggal solat sebab tertidur. Jadi orang yang al-adna tu orang yang terlupa ataupun tertidur lah kan? Okey. Kalau al-a'la apa dia al-a'la? Kerana al-a'la apa dia? Yang besar maksudnya dia sengajalah tinggal solat. Sengaja tinggalkan solat. Terima kasih banyak kerana jazakumullah khairah. Jadi qiyasul adna 'ala al-a'la, kita qiyas yang kecil. Yang kecil tu orang yang tertinggal solat tanpa sengaja. Okey, kalau orang tinggal solat tanpa sengaja pun wajib qada solat sedangkan mereka tak berdosa, apalagi yang a'la. Yang a'la ni orang yang sengaja meninggalkan solat dan dia berdosa, lagi-lagi wajib dia qada solat. Okey, itu satu pendapat. Itu satu hujah. Hujah yang kedua, dan apa yang saya sebut ni memang berbeza dengan pandangan guru saya sendiri pun. Guru saya yang saya kasihi memang kata tidak wajib qada salat. Tak wajib tu tak boleh qada salat bagi orang sengaja. Tapi saya pegang wajib qada. Itu pandangan masing-masing lah. Okay. Dan juga wajib qada salat ini diambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiya.
Kan kata Nabi kan man nasiya salatan falyusalli idza kerjakan apabila ia teringat. La kafarata laha illa zalik. Okey. Nasihat tu apa maksud dia? Nasihat ni boleh membawa dua maksud. Satu lupa dan satu lagi tinggal. Yutlaqu ala tarki. Okey, cuba claim katanya, mendakwa. Kewajipan qada solat atas orang yang sengaja meninggalkannya diambil daripada perkataan nasiah. Kerana nasiah ni juga bermaksud meninggalkan. Suara Ustaz putus-putus frozen Okey, dah masuk dah. Masuk balik. Lain Ustaz memang sangkut-sangkut Ustaz. Suara putus-putus. Tiba ni. Hari ni. Tapi sekarang okey tak sekarang Kak Liza? Dengar. Ni dia naik putih ni okey. Kalau dia naik kuning merah tu memang ni naik merah pula. Dia tak stabil lah Ustaz ni. Sekarang okey, saya nak tahu sekarang ni. Dengar, sekarang dengar. Kalau Okey. tak okey je Kak Liza terus beritahu Kesian nanti duk dengar sangkut-sangkut. Tak Okey. tahulah kenapa tiba-tiba, tapi memang biasa orang kata line Unify ni dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Saya duk Shah Alam kot. Bukan duk Gomusang ni. Gomusang line clear. Serius. Kalau di highway Gomusang tu kau main lagi. Shah Alam ni okey, baik. Tapi sekarang okey Kak Niza? Sekejap okey, sekejap tak okey. Tak macam frozen dan naik merah. Sekejap. Okey, kalau macam tu saya kena fikir cara lain ni. Kak Liza macam ni. Kalau tak okey lagi, Kak Liza beritahu balik Ni sekarang ni dengar je, cuma dia memang Ustaz dia tulis network Okey. bandwidth slow dia tulis dah. Okey, kalau tak okey je Kak bagi tahu je. Nanti saya kena tukar tempat pula. Okey, kita ulang balik perenggan yang keempat tu. Sebahagian ulama mengklaim kewajipan qada solat itu ke atas orang yang sengaja dalam hadis Nabi tadi. Man nasiya salatan falyusalli idza zakaruha. Apabila kamu terlupa solat, maka solat apabila teringat. Lupa tu bukan sahaja nasihat, tu bukan sahaja bermaksud lupa. Nasihat juga boleh bermaksud meninggalkan. Meninggalkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, nasullah fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, lalu Allah Ta'ala pun meninggalkan mereka. Okay. Boleh juga maksud mereka melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka. Dan masa sama ia juga bermaksud mereka meninggalkan ajaran Allah, maka Allah Ta'ala pun meninggalkan ajaran mereka. Meninggalkan mereka. Ulama yang kata wajib sengaja. Okey. Hilang dah suara Itu Ustaz. ibu-ibu kena lihat muka surat 313 perenggan. Hilang balik? Dia macam sangkut-sangkut Ustaz, suara Ustaz. Dengar tapi dia Ustaz, Tak nak. sangkut-sangkut. Line Ustaz sangkut-sangkut. Dan Ustaz sangkut. Jadi bila Ustaz baca tu dia macam sangkut tak. Kejap ada, kejap tak ada lah Ustaz. Ustaz kena cari tempat yang clear. Ustaz kena pergi Gua Musang. Saja pindahlah, nanti Kak Ana marah. Kak Liza, jap saya tutup internet jap. Saya nak tukar internet lain. tak apa Ustaz. Sorry, semua minta maaf. Tak apa nak buat macam mana kan. Tak apa Ustaz, kita orang setia menanti.
Okey. Khadijah, Ya, ya, kalau Ustaz. tak okey juga Kak beritahu saya guna line line telefon je. Sama juga Ustaz. Sama je. Dia Harap macam okey ni lah kali juga. ni insyaAllah Hmm. Hmm. Ah, tak okey juga. Hmm. Tak Ustaz, dia macam dia naik line, dia naik kuning-kuning juga dia punya tu. Tapi okey juga dah, dengar dah. Tak apa Ustaz, terus je. Saya dengar, masih boleh dengar. Cuma ada sekali dia sangkut sikit-sikit. Okey je, okey. Sangkut lah tak best lah belajar sangkut-sangkut. Saya Ini memang sangkut terus tak merah. Tak dengar apa lah. Tak dengar Ustaz. Tak dengar suara langsung. Dah frozen dah muka Ustaz. Hmm. Tak boleh Ustaz. Tak dengar langsung. Mungkin dia orang tengah upgrade line Unify dekat area Bukit Jelutong tu kot. Area rumah Ustaz. Rumah saya okey je. Tak boleh Ustaz. Memang sangkut terus ni. saya tempat lain pula. Kak Okey, Izzah, jadi saya start pakai Unify. Tadi line Ustaz lagi teruk Ustaz. Merah terus. Terus hilang Kak Liza. Tapi memang line Unify tengah teruk sekarang ni. Rumah Ana pun kadang-kadang tak ada langsung. Oh, dia nak upgrade sini. Ini nak upgrade dah. Itu jadi juga. Betul. Betul. Dah upgrade dah Penang. Belah Sini sebelah Kak Izzah ni dah upgrade dah. dah kita tunggu je lah Ustaz usaha. Itulah. Sebab sangkut teruk tak dengar apa tu Ustaz tak? okey Kak Liza macam mana sekarang? Okey, nampak. Nampak dah okey. Ya, ni saya dah pindah paling dekat dengan router dia. Kalau tak jadi juga tak apa, kita beli 3 lagi. Senang sikit. Okey, kalau tak okey beritahu ya. Ibu-ibu minta maaf banyak. Tak apa. Lemah. Dah mengah dah ni. Penat Okey. jalan Ustaz. Tergagap-gagap pula suara saya. Okey, minta maaf banyak. Okey, kita teruskan. Saya rasa ni punca daripada Bonda Azah datang Malaysia ni. Punca dia ni. Okey. Okey, kita teruskan. Tadi saya dah cerita berapa hujah ibu-ibu sekalian yang wajib kita qada solat tu. 2 lah. Okey, 2. Dan sekarang ni kita terus lagi ke hujah yang ketiga yang ada dalam muka surat 313 tu. Perenggam bawah sekali. Perenggam bawah sekali. Okay, tapi ni kat mana nak cari dia punya point dia ni? Sekejap saya nak kena cari dulu. Faman aftara fi Ramadan. Siapa yang... sini jumpa dah. Okey, dia sebenarnya dalam bahasa Arab pendek je. Tapi bila terjemah tu jadi panjang kerana bahasa Melayu bila nak terjemahkan dalam bahasa Arab, dia memang terpaksa menggunakan banyak perkataan. Okey. Kat mana? Wa yumkin an yuqal, mungkin juga dikatakan wa yumkin an la isma alaihi mutlaqan wa wujubul qada'. Sini. Okey. Ibu tengok je muka surat 313 perenggam bawah sekali. Yang ni saya kena tunjuk pada orang yang tak ada buku. Wa wujubul qada', minta maaf ya saya gelap sikit.
kerana tempatnya kurang ni sikit. Wa wujubul qada 'alal 'amid bil khitabi al-awwal. Okey. Dan kewajipan qada solat bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Okey. Dia hujah yang ketiga ni begini. Kita pergi ke sini. Wa tarattabat fi zimmatihi fasarat dainan alaihi wad-dain la yasqutu illa bi adaihi. Okey. Itu ibu-ibu boleh lihat pada baris yang keempat. Apabila kita meninggalkan salat ni dengan sengaja ke dengan tak sengaja ke, ia dianggap sebagai hutang. Adakah orang yang tidak sengaja berhutang wajib bayar dan orang yang sengaja berhutang tak wajib bayar? Tak kan? Tak kira lah orang yang berhutang dia terlupa hutang ke, dia ingat hutang dia tapi sengaja tak nak bayar, semuanya wajib membayar hutang. Jadi sama juga dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia berhutang dengan Allah Azza wa Jalla. Bila dia berhutang dengan Allah Azza wa Jalla, maka wajib dia qada salat tersebut. Ya. Dan wajib qada salat tersebut. Jadi itulah 3 hujah yang digunakan oleh ulama. Dia, ibu-ibu sekalian, sama jugalah dengan orang yang buka puasa kan. Okey, orang yang berbuka puasa, faman aftara fi ramadana amidan, sesiapa yang berbuka puasa dengan sengaja, fa innahu yajibu alaihi an yaqdiyahu, maka wajib ke atas dia untuk membayar ataupun untuk qada puasa tersebut. Jadi dalam keadaan apa dia? Dia meninggalkan dosa tu tetap dikira sebagai berdosa. Okey. Jadi kita kena faham macam ni. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tetap dikira berdosa. Jadi dia ada 2 benda yang dia kena buat. Perkara yang pertama, dia kena taubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kerana dia meninggalkan salat dengan sengaja. Yang kedua, dia kena bayar hutang. Okey. Contohlah kalau saya berhutang dengan Kak Liza, na'udzubillah min zalik, hutang 1,000, ini contoh dia, na'udzubillah. Jadi saya beritahu Kak Liza, Kak, nanti saya bayar dah tahun depan dalam bulan 2. InsyaAllah saya boleh bayar. Tapi masuk bulan 2, Kak Liza tanya, bila Zul nak bayar hutang? Bagi masa sikit lagi, 5 bulan lagi, saya terdesak dah duit sikit. Malam-malam ekonomi Malaysia turun, Gaza kena serang, habis saya kait Gaza pun benda. Okay. 5 bulan kemudian Kak Liza tanya, Zul bila nak bayar hutang? Last Kak Liza yang malu nak tanya kan bila nak bayar hutang. Padahal tak perlu malu. Kita jangan ajar malu untuk menuntut hutang. Biar orang yang berhutang tu yang malu. Okay. Jadi last kali saya pun marah Kak Liza. Akak ni kedekut betul lah, 1,000 je pun. Alah, sikit je pun. Okay, saya pula marah Kak Liza. Jadi sepatutnya bila saya dah tangguhkan hutang, saya kena minta maaf Kak, saya dah janji dengan Kak, saya nak bayar hutang pada bulan 2 tapi saya ada masalah betul. Saya pun cerita pada Kak Liza apa masalahnya dan saya pun cerita skema baru pembayaran hutang. Oleh kerana saya suka bayar hutang sedemuk terus 1,000, saya nak bayar 100 sebulan contohnya. Jadi minta maaf itu namanya taubat. Kemudiannya saya atur skema baru pembayar hutang, itu namanya qada solat. Jadi dua-dua kita kena minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla, wajib kerana kita berdosa. Tapi dalam masa yang sama, adakah taubat itu boleh selesaikan hutang kita? Tak boleh. Kita kena bayar. Bayar itu dengan cara kita qada solat. Jadi wajib qada solat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Itu pandangan jumhur ulama. Bagi sesiapa yang beranggapan tidak wajib qada solat bagi orang yang tinggal dengan sengaja, dia kena faham 2 perkara. Perkara yang pertama, ulama bukan kata tidak wajib. Ulama kata tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja untuk qada salat. Okay. Yang kedua, dalam keadaan ulama kata tak boleh, ulama kata kena taubat. Dan taubat itu mesti ada 2 perkara. Satu, memang minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, janji takkan tinggalkan salat lagi. Dalam masa yang sama, kalau orang pertama kena banyak qada salat, orang yang kedua pula dia kena, orang yang tidak boleh qada salat ini bagi pendapat majoriti, dia kena banyak salat sunat.
Yang kita bimbang adalah dia pegang tak wajib qada solat. Dia kata tak wajib. Padahal bukan tak wajib, tak boleh. Dia kata tak wajib qada solat. Habis tu macam mana? Taubatlah, dia kata. Saya bertaubat pada Allah. Minta maaf pada Allah. Oh, senang hidup. Yang kawan ni bukan main lagi tunggang langgang solatnya nak bayar balik. Dia relax je. Dia kata dia taubat je pada Allah. Kemudiannya solat sunat pun malas. Solat rawatib pun tak buat. Solat tahajud pun tinggal. Tak boleh lah macam tu. Orang yang kata, yang mengikut minoriti ulama', dia kata tak boleh qada solat, artinya dia kena penuhkan masa dengan solat sunat. Tak bolehlah kita dah tinggal solat dalam keadaan banyak, kita kata kita tak boleh qada solat, kita pun solat duha pun malas buat. Tak boleh lah. Solat duha pun 2 rakaat je buat, tak boleh. Kalau macam yang tak tinggal solat, dia nak solat duha 2 rakaat, okey lah. Dia tak nak solat duha pun, okey lah. Ini cerita orang bertaubat ni. Maka dia kenalah solat duha 4 rakaat ke 6 rakaat ke 8 rakaat. Solat rawatib tu janganlah tinggal. Okey. Solat tahajud pun dia kena buat. Itu sebagai tanda dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tiba-tiba je dia nak kata saya pegang pandangan ulama' kata tak boleh qada solat. Saya taubat je pada Allah tapi solat sunatnya malas buat. Itu bukan tanda taubat. Tanda taubat mesti diterjemahkan dengan cara memperbanyakkan salatus sunnah. Ni kadang-kadang ada orang ni dia buat relax je, buat tak tahu je. Itu yang lemah tu, geram tu kan. Dia nak pegang tak wajib qada, tak boleh qada, tapi dia buat tak tahu je. Okay. Adakah wajib qada solat untuk saudara baru masuk Islam? Tak wajib. Kerana solat itu memang tak wajib ke atas dia pun. Jadi orang yang baru memeluk Islam, segala kebaikan yang dia buat. Contohlah kita katakan Ardini, ya, ataupun Angelin Tan yang baru memeluk Islam, segala kebaikan yang dia buat sebelum dia memeluk agama Islam tu, semuanya akan transfer sebagai pahala apabila dia memeluk Islam. Manakala segala dosa yang dia ada lakukan, semua dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekiranya ada lagi beberapa kelemahan yang dia lakukan sepanjang dia memeluk Islam pada peringkat awal, semua itu tidak dikira, Allah tak berkira dengan dia, seperti dalam bab pemakaian tudung, seperti dalam bab solat dalam keadaan yang terbaik, solat pada pancual masanya, solat dengan menjaga rukun, solat dengan membaca Fatihah dan lain-lain. Semua itu diringankan untuk dia kerana dia baru memeluk Islam. Kalau orang yang wajib baca Fatihah, maka peringkat awal, kalau dia tak boleh lagi baca Fatihah, maka dia hanya baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar sebagai contoh. Dia ada keringanan. Ini untuk orang yang baru memeluk agama Islam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Pada Angelin Tan pun, semoga Allah berikan rahmat pada dia, ya. Baik. Jadi itu ceritanya. Sekarang ni tamatlah dalam bab hadis yang bab yang ke-37. Kita nak masuk dalam bab yang seterusnya, bab yang ke-38. Okay. Bab 38 ni kita dah bincang, iaitu qada salat mengikut urutan-urutan. So kita tinggal, kita terus masuk dalam bab ke-39. Boleh Okey, saya nak cari dulu hadis dia. Bab 38, bab 39. Bab ma yukrahu minas samari ba'dal isya'. Bab makruh kita nak bersembang-sembang selepas salatul isya'. Ya, hadisnya apa? Hadisnya dibawakan oleh Abul Minhal. Abul Minhal qala in talaqtu ma'a abi. Ila, saya pergi bersama dengan bapa saya berjumpa dengan Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Okay. Saya dengan ayah saya lah pergi jumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Kemudiannya faqala lahu abi, ayah saya pun tanya soalan kepada Abu Barzah. Hadisna kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Tolonglah tuan ceritakan pada kami bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat fardu. Okey. Maka kata Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu wa ardah,
Kana yusallil hajir. Itu muka surat 320-nya. Kana yusallil hajir wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syams. Okey, payah sikit sebut. Hina tadhadu syams. Nabi SAW mengerjakan salatul zuhur yang anda panggil ia sebagai solat yang pertama itu ketika matahari tergelincir. Saya nak tanya ibu ingat lagi tak kenapa solat zuhur dipanggil Al-Hajir? Al-Hajir Solat tu awal. Solat Solat apa? di awal hari. Bukan. Mana Ustaz? Tak apa, kasih banyak Kak. Hajir ni tinggal. Hajara, hijrah, meninggalkan. Kenapakah? Apa kaitan meninggalkan dengan salatul zuhur? Hajir. Tinggalkan kerja-kerja yang sedang dilakukan. Barakallahu fikum Ibu Umrah ya. Barakallahu fikum. Meninggalkan segala pekerjaan yang kita buat. Kita relax dulu. Itulah waktu nash hour-nya. Itu waktu matahari di neraka dipanaskan. Jadi bila neraka dipanaskan memang tenaga kita sedikit merudum dan kita perlukan rehat. Sebab itulah disunahkan untuk qailulah. Dan pada hari Jumaat kita mesti lawan kepanasan tersebut dengan mendengar khutbah Jumaat dan juga solatul Jumaah. Okey. Dan kenapa solat itu dipanggil sebagai al-ula, yang pertama? Ibu, Mak Kandi dah bebel pasal ni. Pertama yang diajar Jibril. Okey, barakallahu fikum. Kerana ia solat pertama yang diajarkan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah solat pertama yang dikerjakan oleh Nabi ketika turun dari langit dalam peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Okey, satu. Hadis ni kita dah tahu tapi kita baca balik. Hujung sekali yang point dia. Wa yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila ahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah. Kita dah baca dah yang ni. Dan Nabi SAW salatul asar, lepas habis salat asar tu kami balik. Ada orang balik ke hujung Madinah. Masa tu matahari tu dia cerah lagi. Tapi cerah dia tu dah kurang sikit lah. Artinya Nabi salat asar pada awal waktu. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Abun Minhal kata saya lupalah apa yang disebutkan oleh Abu Barzah tentang salat maghrib tu macam mana. Okey. Qala wa kana yastahibbu an yuakhkhira al-isha'a al-isha'a, dan Nabi SAW suka untuk melewatkan waktu salatul isya'. Bila kalau lewat salatul isya' tu pukul berapa? Kita bilang. Kita dah kira belum sebelum ni? Kita cuba kira balik. Qala Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salatul isya' dan sembang-sembang selepasnya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ahaduna jalisahu wa yakra'u minas sittina ilal mi'ah. Dan Nabi SAW mengerjakan selesai solat subuh tu dalam keadaan kami dah mula kenal siapa orang yang duduk sebelah kami. Duduk betul-betul sebelah kami tu kami cam dah. Artinya dah cerah sedikit. Ya, dah cerah sedikit. Dan Nabi biasanya membaca sekitar 60 ke 100 ayat. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi ke perbincangan tentang makruh sembang-sembang selepas salatul isya' tu, saya nak tanya, kita cuba bilang dulu tentang waktu salatul isya' yang terbaik. Sebelum ini kita dah bincang dah, waktu salat isya' yang terbaik adalah pada akhir 1/3 malam. Ya, pada akhir 1/3 malam. Okey. Tapi oleh kerana pihak surau dan masjid tak mampu berbuat demikian, maka solat pada awal waktu lebih utama. Begitu juga kita, apabila kita tak mampu nak solat pada akhir 1/3 malam yang pertama, maka kita pun eloklah solat isyak pada awal malam. Okay.
isunya bilakah akhir 1/3 malam yang pertama? Siapa boleh kira? Dengan kita mengambil kira malam bermula pukul 7 malam dan subuh masuk dalam pukul 6 pagi. Itu kita kira mudah lah ya. Walaupun saya tahu subuh sekarang sebelum pukul 6, maghrib 7 lebih sikit. Kita ambil mudah aja. Pukul 7 sampai pukul 6. Berapa 1/3 tu? Lebih kurang 9:30 malam. lebih kurang 4 jam. Lebih kurang 4 jam 9:30 pukul 10. Maknanya Barakallahu fikum. pukul Terima kasih 10 banyak. macam tu lah start nak dekat-dekat pukul 10 malam. Okey, terima kasih banyak. Tapi Bunda Azhar duk kira waktu Brunei ke tu 11 malam tu? Okey. Kita kira pukul 7 sampai 6 tadi. Dia lagi awal. 8, 9, 10, 11, 12. Campur sampai pukul 6. Jadi 11 jam lah kan? Kalau 11 jam artinya lebih kurang dalam 3 jam setengah macam tu lah kan? 3 jam setengah ke 4 jam. Jadi kalau mula pukul 7, 8, 9, 10, 10 setengah macam tu lah. 8, 9, 10. 10 lebih. Jadi dalam pukul 10 lebih itulah yang kita disunahkan untuk salatul isyak. Tapi realitinya payah. Dan Nabi pun sebut benda tu payah. Dan Nabi pun tak buat demikian. Adalah sekali-sekala je Nabi buat. Kerana Nabi meraihkan ummah, tak boleh. Nak tak nak memang kena pukul 10 awal malam lagi dah kena salatul isyak. Okay. Tapi kalau pihak masjid bersedia untuk salat isyak tu dalam pukul 10 malam, dia 10 malam lah kiranya. Sampai ke 10.30 tu kan. Okay. Jadi siapa, kalau pihak masjid bersedia untuk salat pukul 10 malam, silakan. Tapi realitinya, ya betul dah mengantuk dah. Ya, dah mengantuk. Okay, baik. Jadi kemudiannya ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, kita tengok bagaimana Nabi SAW tidak suka sembang-sembang selepas solatul isyak. Dan di situ kita tengok lagi pada bab yang ke-40. Saya ke depan terus ya. Tak perlu kita nak panjang-panjang lagi. Kita tengok ke bab yang ke-40. Hadis, kita baca dulu hadis dia. Hadis yang disampaikan oleh siapa tu? Okey, tapi cerita panjang lah. Yang cerita dulu-dulu kita jumpa tu. Yang Nabi lewat keluar solat isyak. Orang sampai ada yang tertidur. Kemudian Nabi pun keluar dalam keadaan orang memang ada yang dah terlelap tadi. Nabi pun solat isyak jamaah. Lepas solat isyak jamaah, Nabi pun bagi sedikit ucapan. Jadi bila Nabi bagi ucapan tu, menunjukkan Nabi bersembang selepas solatul isyak. Okey, itu yang kedua. Kemudian kita tengok lagi, ada lagi tak hadis yang ketiga? Okey. Kita tengok pula dalam bab yang ke-41 tu, kalau ibu tengok bab yang ke-41, berangkap bab yang terakhir dalam kitab ini, iaitu kata Nabi, kata Imam Bukhari, babus samar ma'ad-dhaifi wal ahli. Bab sembang-sembang bersama tetamu dan keluarga. Pada muka surat 331. 331 mana ya? Okey. Ni. Babus samar ma'ad-dhaifi wal ahli. Bab sembang-sembang bersama dengan tetamu dan ahli keluarga. Sembang samar ini merujuk kepada sembang pada waktu malam. Jadi, apa ceritanya sebenarnya dalam bab sembang lepas isyak ni? Sembang yang macam mana? Boleh sembang ni memang tak boleh ke ataupun boleh? Okey. Mudah cerita ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersembang tentang perkara yang tidak memberikan apa-apa faedah selepas isyak adalah perkara yang tidak digalakkan oleh Nabi SAW, bahkan dianggap sebagai makruh. Okey. Sekarang ni kita buat contohlah. Kita buat contoh, Kak Liza, suami Kak Liza balik rumah. Cik nama Kak Liza je. Kita sebut nama orang lain apa nak? Apa lagi nama dia? Puan Hanis. Suami Puan Hanis pun Hanis Lutfi. Suami Puan Hanis balik ke rumah pada pukul 9 malam lepas solat isyak.
Sekarang ni suami Puan Hanis pun balik rumah, sembang-sembang dengan Puan Hanis sendiri, ya, sembang-sembang dengan anak-anak. Jadi apa hukum suami tadi bersembang-sembang dengan isteri dan anak-anak, bergurau-gurau, duk gelak-gelak apa tu? Adakah ia makruh ataupun tidak makruh? Tidak makruh. Tidak makruh. Tapi kan Sebab tak dia layan anak-anak dia. Baru balik kerja, masa tu je ada. okey, artinya adakah bersembang dengan anak-anak dan isteri ataupun suami tadi dianggap perkara yang lara? Tak. Tidak. Tidak Kan lara kasih walaupun sayang. bergurau senda. Tidak lara walaupun bergurau senda pasal dunia apa benda tu, tak ada masalah kerana ia bukan perkara yang lara. Okey. Asas. Tapi kalau kita buat perkara yang lara lepas isyak, memang ia tidak digalakkan walaupun saya pun begitu juga. Sebab benda ni antara sunnah Nabi yang paling payah diamalkan. Antara sunnah yang payah diamalkan adalah lepas salatul isyak balik ke rumah, tanya khabar, sembang-sembang biasa-biasa je, bersedia untuk tidur awal. Dengan kena baca Quran dululah, kena baca doa. Kak Niza kan baca doa sampai suami pun pening kepala banyaknya doa. Niza ni baca kan. Okay, kemudian tidur, kemudian nak bangun awal. Realitinya payah. Ini antara sunnah Nabi yang sukar untuk dilakukan. Macam saya semalam. Saya dari Kak Ina. Mesti balik lambat. Macam saya semalam balik dari Bangi mengantuk sangat-sangat dalam hujan sepanjang jalan. Menguap tu Allah saja tahu. Sekejap menguap, sekejap menguap, sekejap menguap dan saya tekad sampai rumah ni nak tak nak aku tidur juga. Saya pun balik rumah, saya pun bagi tahu anak isteri saya nak tidur awal, saya dah mengantuk sangat, saya kunci jam, saya kata pukul 3 saya kena bangun untuk saya siapkan buku kerana semalam merupakan due date-nya, saya kena hantar dah bahagian saya untuk buku Fahami Sanad Sunat. Tapi dalam keadaan mengantuk sangat ni, nak tidur tak boleh. Alamak, macam mana aku tak tidur. Dalam kereta mengantukkan, main lagi sampai rumah tu baring sekejap dah hilang mengantuk. Jadi saya pun bangunlah buat kerja, pukul 9.30 baru selesai buat kerja dalam keadaan mengantuk tu, tapi tak boleh nak tidur. Pukul 12 baru saya tidur. Okey. Jadi ceritanya, sukar untuk amalkan sunnatun Nabi SAW, tidur awal dan bangun awal. Memang amat sukar. Ada seorang junior saya dan sekarang jadi pensyarah di UM. Dia kata masa dia ambil PhD dulu, dia belum kahwin masa PhD dan dia duduk rumah sewa dengan kawan-kawan. Dia memang buat satu disiplin yang unik, yang sukar orang muda nak buat. Orang muda kalau duduk dengan kawan-kawan lagi payah nak buat. Tapi boleh dia buat dalam pukul 9 malam dia tidur dan bangun pada pukul 3 pagi. Itulah disiplin yang dia buat. 9 malam tidur, 3 pagi bangun. Buat tesis. Jadi ini memang luar biasa. Saya cuba tiru tapi saya tak boleh. Kerana saya masih lagi ikut perangai zaman muda dulu. Tidur lewat untuk menulis. Dan sebenarnya ada tak sunnahnya daripada mana-mana sahabat yang demikian? Nasib baik ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antara orang yang tidur lambat kerana belajar dan beliau kata ulama kurang dalam bab salat tahajud kerana fokus beliau kepada belajar. Jadi tidurnya lambat. Jadi saya ada alasan lah kurang-kurang kalau bab salat tahajud kurang ni ada Abu Hurairah paling kurang Tapi dalam bab yang lain tak sama langsung pun saya dengan dia. Okey, itu hanya alasan semata-mata. Jadi ceritanya ini sunnah Nabi yang payah. Tapi kalau kita berbincang soal ilmu dibenarkan. Okey, lepas isyak ada kelas, kadang-kadang ibu-ibu pun ada kelas lepas isyak, ya, ada program. Tak apa, selagi mana ia perkara yang ada manfaat. Dibolehkan, cuma yang terbaik memang tidur awal. Pukul 10 tu kalau boleh tidur dah, pukul 9.30 tu boleh tidur dah. Bangun awal pagi, pukul 3 pagi, buat kerja, dan saya pun dah fikir dah nampak gaya saya ni kena bangun pukul 4 pagi. 4 pagi tu saya kena jogging dulu. Dalam operasi nak kuruskan balik perut ni. Pukul 4.30 saya dah dekat rumah. Kemudian saya bersedia untuk solat apa benda. Kemudiannya saya bimbang pukul 8 pagi saya pengsan, mengantuk dah. Okey, tapi maknanya benda tu boleh dicuba. Kerana saya tengok budaya orang Cina kawasan saya ni. Masa saya belajar dulu pun saya duduk dengan dekat dengan perkampungan orang Cina. Jadi memang orang Cina memang bangun pukul 4-5 pagi. Kak Rizal lagi lah duduk di Penang tu.
bangun pagi-pagi dah buat senaman dah dengan anjing-anjing mereka tu. Jadi kita tengok, Masya Allah, dahsyat. Patutnya benda tu boleh kita buat, bangun awal pagi untuk mulakan satu kehidupan yang lebih baik. Tapi memang payah. Memang amat-amat payah. Baik. Okey, sekarang ni ada soalan ke ibu-ibu sekalian? Tu Kak Lina tanya, kalau tengok pasal Palestin tak apa kan lepas Isyak tu? Tak apa, Masya Allah. Masya Allah. Itu saya pun selalu update kalau ibu-ibu ada sebarang maklumat tentang Palestin bolehlah dikongsikan ya. Saya pun selalu update, cuba tahu perkembangan macam mana. Di peringkat Rusia memang hantar bantuan yang begitu banyak, dan sebenarnya dia dah ada senarai nama negara yang hantar bantuan bertantan. Rusia antara yang banyak, Mesir pun banyak, dan cuma setakat saya tahu yang paling banyak Qatar. Sebab Qatar ni dia ada berperingkat bantuan yang dia hantar. Memang sangat berpuluh-puluh tan tu sangat banyak bantuan daripada Qatar sebenarnya. Rasanya dah ada 3 peringkat dah bantuan daripada Qatar. Cuma isunya lagi adalah boleh masuk tak boleh masuk ke dalam Palestin, itu je. Jadi dalam semalam boleh masuk dalam 2 hari lepas boleh masuk 20 truk. Kemudian ada lagi truk boleh masuk dalam 17 semalam. Mana dia bagi sikit truk yang boleh masuk dengan pengawasan daripada PBB. Dan semalam kalau baca berita, setakat ni saya tak tahu macam mana, Dr. Aini, doktor ke bukan doktor dia, Dr. Aini kan yang di Gaza tu, dia dah dihubungi oleh kedutaan Malaysia di Mesir, dan Malaysia bersedia untuk membawa keluar Dr. Aini dari bumi Gaza. Harapnya selamatlah, ya, harapnya selamat. Dan saya pun tak tahulah apa sebenarnya kita nak buat dalam isu Gaza ni. Adakah kita bersedia dengan cadangan yang memang tidak favor kalangan mujahidin Islam ni, tak berapa favor, iaitu two state solution ataupun macam mana, itu Allah Alam. Yang tu kita tak berani nak komen lebih-lebih, ya, tak berani nak komen lebih-lebih. Tapi kalau untuk kebaikan, ya, kenapa kita tidak fikirkan soal jalan perdamaian dan berikan ruang kepada negara Palestin untuk membentuk satu ketumbukan yang lebih kuat lagi. Okey, baik. Wallah alam, ya, wallah alam. Okay, tapi setakat ni alhamdulillah China dan Russia memberikan bantuan yang baik. Walaupun kita mestilah China dan Russia pun ada agenda dia, dan dia pun berperan dengan perang saraf dengan Amerika. Kita maklum benda tu. Tapi sekurang-kurangnya ada kuasa besar yang bersama dengan kita. Dan kita pun tak sabar bilalah negara Islam nak jadi satu kuasa yang besar. Dan masa itulah kalau sempat hidup zaman Islam jadi kuasa besar ni, saya tak dapat bayangkan. Sekarang ni negara Islam, negara yang kaya pun negara Islam yang kaya. Dengan Qatarnya, dengan UAE-nya, dengan Arab Saudinya, kaya-kaya. Isunya kekayaan itu adakah menjadikan mereka kuasa besar ataupun tidak? Itulah isunya. Baik. Tapi setakat ni Malaysia pun alhamdulillah membawa suara yang sangat baik dalam isu Palestin. Dan semoga Turki, Mesir, UAE, Iran, Lebanon dan lain-lain itu pun memberikan kerjasama untuk memberikan tekanan demi tekanan kepada Israel. Dia dah nampak ini, ibu sekalian, biasanya bila berlaku perang, kita mungkin memikirkan soal menang dalam perang. Dia sebenarnya tak semestinya menang dalam perang dalam bentuk adanya persenjataan ataupun ketenteraan, ya. Okay, tapi kita boleh menang dalam perang ni dalam bentuk yang lain. Contohnya, tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara-negara tempatan dengan menyekat ruang udara sebagai contoh, ya. Ataupun kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan tekanan kepada, tak sesuai kita kata memberi tekanan, ya. Tapi ketika Allah Ta'ala menimpakan bencana kepada Fir'aun, tak ada, Allah Ta'ala tak pernah hantar tentera secara bersenjata untuk mengalahkan Fir'aun. Tak ada kan? Dan banyak je umat-umat terdahulu mana kalah dengan persenjataan. Kaum Adnya, kaum Samudnya, kaum Nabi Nuh alaihissalamnya, semuanya kalah dengan bencana. Ya, kalah dengan bencana, bukannya dengan persenjataan. Jadi di sini saya nak tunjuk contoh pada ibu-ibu sekalian bagaimana doa yang boleh kita amalkan, boleh kita lazimi, iaitu kata Allah Azza wa Jalla, fa'arsalna 'alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dam. Dan kami telah menghantarkan mereka, tentera-tentera kami, berupa tufan. Tufan ni angin taufan. Ada 2 kali angin taufan disebutkan dalam Quran, ya. Satu lagi dalam suratul Ankabut, tufan yang melanda kaum Nabi Nuh alaihissalam.
wal jarada belalang, wal kummal kutu, wal dhafadi' katak-katak, dan waddam iaitu darah. Jadi bagaimana tentera Allah Azza wa Jalla yang namanya belalang, kutu, katak ni diserang tanaman-tanaman Mesir masa tu. Jadi kita pun boleh doa dengan cara fa'arsalna kita tukar kepada Allahumma arsil alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dam, supaya kutu, belalang, katak ini menyerang tanaman-tanaman mereka dan sekaligus akan berencatkan perkembangan ekonomi mereka, pemakanan mereka. Jadi dia tak semestinya dengan ketenteraan. Kita mungkin sebagian kita nampak mesti menang dalam perang, padahal tak semestinya. Dan semoga satu masa nanti ramai orang Israel akan melihat kebenaran agama Islam itu sendiri dan sebahagian daripada mereka terbuka hati untuk memeluk agama ini. Jadi kalau bayangkan kalau orang-orang besar kalangan mereka pun memeluk agama Islam dengan ikhlas, itu pun akan memberikan satu benefit yang besar pada kita. Termasuklah kalau pemimpin negara besar macam China, macam Russia, termasuk Amerika Syarikat, kalau mereka memeluk agama Islam, jadi mereka boleh memberikan laba yang besar kepada Islam itu sendiri. Sebagaimana Abu Sufyan memeluk Islam, memberikan laba yang besar pada umat Islam. Begitu juga dengan Umar, dengan Hamzah, dengan Khalid, dengan Osman bin Abi Talha, dengan Amr bin Al-As. Ini semua tokoh-tokoh besar bukan Islam yang memeluk agama Islam. Jadi kalau kita dapat yang demikian, alhamdulillah. Okey, minta maaf, itu sekadar selingan ibu-ibu. Saya tutup dulu sekejap. Kita buka perbincangan kalau ada. Okay, kalau tak ada sementara tu, ibu-ibu boleh kita lihat dalam, kita tengok hadis berbincang-bincang pada malam hari bersama tamu dan juga keluarga. Dan minta maaf ya, saya tak tunjuk dia punya hadis dia tu. Ini sekadar kita nak tahu dia punya ceritanya agak panjang. Ada elok kita tengok. Okay, baik. Saya bacakan dalam muka surat yang ke 333. 333. Kita baca terjemahan terus. Okay. Hadis ini disampaikan oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar bahawasanya Ahlu Suffah merupakan orang-orang yang fakir. Orang yang fakir. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki makanan untuk 2 orang, hendaklah ia mengajak orang ketiga. Kalau kita ada makanan untuk 4 orang, kita ajaklah orang yang kelima ataupun orang keenam. Ini hidup berkongsi. Kita tengok makanan kita tu cukup untuk 3 orang. Contohnya, kita ajak orang keempat. Kalau makanan kita tu cukup untuk 4 orang, kita ajak lagi orang kelima dan keenam. Dan rezekinya insya-Allah memang boleh cukup. Memang boleh cukup. Saya belajar dalam tempoh 2-3 tahun saya nak belajar benda ni. Alhamdulillah saya boleh faham macam mana makanan untuk 2 orang boleh untuk 3 orang, makanan untuk 4 orang boleh dikongsi untuk 5 dan 6 orang. Macam kita lah duk kongsi suami isteri dengan anak-anak kan. Okay. Abu Bakar datang membawa 3 orang. Lalu Nabi SAW pergi dengan membawa 10 orang. Okay, itu hadis dia tu. Abdul Rahman bin Abu Bakar pun berkata, saya, ayah saya dan ibu saya, okay, dan seorang pelayan yang bekerja di rumah kami, yang juga bekerja di rumah Abu Bakar. Okay. Jadi sekarang ni, Abu Bakar ni datang membawa 3 orang. 3 orang tu siapa dia? Abdul Rahman, anak Abu Bakar. Kemudiannya, mak Abu Bakar dan seorang pelayan dia. Cuma yang confuse-nya, isteri Abdul Rahman tu ada sekali ke ataupun tidak ada sekali. Okey. Sesungguhnya Abu Bakar hendak makan malam di rumah Nabi SAW. Dia menunggu di sana sampai solat Isyak selesai. Jadi Abu Bakar ni nak makan malam rumah Nabi ni. Ini dalil adanya makan malam ya. Tapi bukan makan melantak. Bukan makan di kedai mamak pukul 2 pagi. Kemudian dia kembali dan menunggu sehingga Nabi SAW makan malam. Setelah itu dia pulang semula ke rumahnya sesudah larut malam.
isterinya bertanya kepada Abu Bakar, apa geranganmu yang menahanmu daripada tetamu-tetamumu? Okey, Abu Bakar berkata, apakah engkau belum memberikan mereka makanan? Isterinya menjawab, mereka tidak mahu makan sehingga engkau pulang. Makanan sudah dihidangkan pada mereka, namun mereka tidak mahu makan. Okay. Jadi ada ceritanya, tetamu-tetamu Abu Bakar, dia duduk tunggu Abu Bakar kat rumah kan. Abu Bakar pun nak pergi jumpa dengan Nabi. Nak makan malam dengan Nabi. Okay. Balik rumah dah lewat malam tu, isteri Abu Bakar kata, tetamu tak makan lagi. Macam mana ni? Okay. Kemudiannya, Allah, panjangnya cerita dia. Sampai kita pun nak faham cerita ni pun payah ibu-ibu sekalian kan. Tapi kita tengok dulu Abdul Rahman pun berkata, Abdul Rahman ni anak Abu Bakar. Maka saya pun pergi dan bersembunyi. Abu Bakar pun berkata, hai jahil. Ia mengeluarkan kata-kata umpatan dan kejian. Abu Bakar ni memang macam tu. Kalau ibu-ibu baca dalam buku Ustaz Luqman Makhtar, memang dia jenis orang yang garang sikit, cengih. Ya, orang cengih. Kalau orang cengih yang zaman sekarang ni, siapa dia? Yang jenis cakap pun lepas juga, Tok Guru Nik Aziz lah. Orang lembut tapi dia cengih sikit. Okay. Ataupun Tok Guru Hadillah Lubuk Tapah. Yang ayah almarhum ayah kepada mufti wilayah sekarang ni, dia cengih. Mufti wilayah tu lembut. Ayah dia tu yang jenis cengih sikit, garang sikit. Okay. Jadi biasalah dia seorang tu dah ada perangai dia. Abu Bakar pun ada perangai dia garang. Dia jenis garang sikit. Tu dia kata pada anak dia sendiri, hai jahil. Kemudiannya dia pun ya jahil tu, kalau ibu-ibu tengok muka surat 332 baris yang kelima, ya gunsar fajadda'a wa sabba. Ya gunsar fajadda'a wa sabba, dia pun marah-marah anak dia tu. Lalu ia berkata, demi Allah saya tidak akan makan makanan itu selama-lamanya, dan demi Allah tidaklah kami mengambil sesuap makanan melainkan dari bawahnya muncul makanan lebih banyak daripada sebelumnya. Okey. Maksudnya, kata Abdul Rahman, hingga mereka berasa kenyang. Sementara itu makanan menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Abu Bakar melihat makanan tersebut, ternyata makanan itu masih sama aja. Artinya makanan yang dihidangkan pada tetamu tu tak kurang-kurang. Banyak juga. Okey. Kemudiannya dia berkata pada isterinya, hai saudara perempuan Bani Firas, apa gerangan ini? Kenapa pelik sangat makanan ni, tak habis-habis lagi? Isterinya menjawab, luar biasa, begitu menyenangkan. Sungguh demi penyejuk mataku, makanan ini sekarang lebih banyak 3 kali ganda daripada sebelumnya. Ini dia punya karamah Abu Bakar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanan dihidangkan pada tetamu tu tak kurang-kurang, bahkan bertambah 3 kali ganda lebih banyak. Ya. Maka Abu Bakar pun makan dan dia berkata, itu tadi berasal daripada syaitan, yakni sumpahnya tadi. Yang dia marah-marah tadi anak dia tadi tu. Itu kiranya bisikan syaitan lah, sampai dia pun terlajak kata. Dia pun makan beberapa suap dan kemudiannya membawa kepada Nabi SAW, dan sehingga pagi makanan itu tetap berada di rumah beliau. Okey, ini cerita yang jarang kita dengar. Macam mana karamah Abu Bakar yang ada. Okey, jadi poin dia, kemudian sebelumnya itu di antara kami dan satu kaum terdapat sebuah akad, kata Abdul Rahman, anak Abu Bakar tadi. Kami ni ada buat perjanjian dengan satu kaum. Tempoh perjanjian itu berlalu sehingga menjadikan kami terbahagi kepada 12 orang. Setiap orang membawa, dia ada 12 orang ketua, kepala ni, dan setiap kepala ni dia bawa beberapa orang. Wallahualam berapa jumlah yang dibawa daripada mereka, mereka pun makan seluruh makanan tersebut. Okey, itu cerita yang dia kembali semula ke belakang. Okey, apa benda cerita ni? Mudah ceritanya ibu-ibu sekalian. Yang cerita yang mungkin kita pun kurang faham kalau kita sekadar baca hadis. Nak tak nak kita kena tengok cerita dalam tempat yang lain, dalam bentuk sirah dan sebagainya. Tapi poin yang disampaikan adalah Abu Bakar pergi makan malam dengan Nabi SAW, dan bila makan malam tu artinya wujud sembang-sembang antara Abu Bakar dengan Nabi. Beliau balik lewat malam tu bila jamu pula tetamu-tetamu yang hadir. Kemudian adalah cerita makanan yang tak habis-habis tu. Ada cerita Abu Bakar marah-marah dengan anak dia apa tu. Dia sebenarnya semua ini nak membuktikan, Imam Bukhari nak membuktikan adanya perbincangan pada malam hari dengan keluarga.
Bila Abu Bakar balik ke rumah beliau, lepas jumpa dengan Nabi tu lewat dah tu, isteri dia kata, macam mana tetamu-tetamu kita, diorang tak nak makan lagi, diorang tunggu abang balik. Okay. Jadi artinya ada perbincangan antara suami dan isteri. Okay. Dan Abu Bakar pun pergi layan tetamu dia pula. Artinya berbincang itu, berbual-bual, bersembang-sembang di malam hari dibolehkan sekiranya ada manfaat. Ya, okay, baik. Yang selebihnya tu tak apalah sebab ceritanya agak panjang ya. Okay, baik, ibu-ibu, sebelum kita menangguh perbincangan hari ini, ada apa-apa yang boleh kita bincangkan? Habis ya, tamat buku kitab tentang waktu-waktu salat. Akan datang kita masuk kitabul azan. Dan jangan bimbang bila kita sebut azan, kami ni orang perempuan, mana azan? Okey, tapi kitabul azan bukan sekadar membincangkan tentang azan. Macam-macam perkara, macam kitabul waqti ni pun bukan sekadar membincangkan tentang waktu. Macam-macam benda yang dibincangkan. Cuma dia ada sebab lah kenapa Imam Bukhari letak hadis itu dalam bab azan. Kenapa hadis itu dalam bab ini, dia ada sebab dia. Okay, baik. Kak Niza? Dekat FB pun tak ada soalan apa Ustaz? Atau Ustaz nak tutup? Ustaz nak simpulkan je? Ada soalan jemaah lain yang nak tanya Ustaz kah? Okay, tak apa. Kalau tak ada, saya tutup. Akak ni tak ada, alhamdulillah. Okey, Ustaz, saya tutup. Ustaz? Saya banyak Kak Nah. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia sebenarnya kadang-kadang kita tersilap faham dengan apa yang mahu disampaikan oleh ulama. Macam saya sebut tadi, sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ada orang kata, kami tak wajib qada salat. Padahal ulama bukan kata isu wajib tak wajib qada salat. Ulama kata orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak dibenarkan untuk qada salat. Bukannya tidak wajib qada salat, tapi tidak dibenarkan qada salat. Okay. Satu lagi apabila dibincangkan isu salatul hajah. Okay, ada tak sebenarnya solat hajat ibu-ibu sekalian? Ada tak? Tak. Ya, Secara spesifik tak ada kan Ustaz? Secara Yang spesifik dia tak ada. Spesifiknya tak ada. Dan memang tidak ada pun dalam sunnatun Nabi SAW, Nabi mengerjakan salat yang namanya salatul hajah. Tak ada. Okay. Tapi kita kena faham. Kalau kita kata Nabi tak ada salat hajat, macam mana dengan hadis Nabi SAW, atau macam mana dengan ayatul Quran yang menyatakan wasta'inu bis sabri was salah, dan minta pertolongan dengan sabar dan juga salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ataupun dalam ayat lain dalam surah Baqarah juga, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mintalah bantuan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang yang sabar. Okay. Jadi sebenarnya bukan ulama mempertikaikan kita solat apabila ada hajat. Ulama tak petikai benda tu. Sebab setengah orang dia kata solat hajat mana ada. Apa buat solat hajat ni? Solat hajat tak ada pun dalam sunnah Nabi SAW. Baik, sebenarnya kita kena clear. Yang ulama kata tak ada solat hajat tu, adakah ulama menolak adanya solat apabila kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Ataupun sebagaimana yang Kak Niza sebut tadi, sebenarnya ulama menolak solat hajat secara spesifik adanya kaifiat tertentu. Yang sebenarnya yang ditolak oleh ulama adalah solat hajat dengan cara-cara tertentu. Tapi kalau kita solat, kita solat dengan cara kita lah. Maknanya kalau ada cerita solat hajat ni kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Habis saja bagi salam, kena sujud lepas salam, kita kena doa dalam solat hajat tersebut, dalam sujud tersebut. Ni kaedah-kaedah yang bukan-bukan ni yang ulama petikai. Termasuk sujud selepas solat itu memang tak boleh. Tak boleh menurut majoriti ulama. Sujud di luar solat. Okey. Jadi, tapi kalau kita ada masalah, kalau kita ada hajat, maka kita pun salat 2 rakaat, ataupun kita salat 4 rakaat, hatta kita salat 12 rakaat, semua itu dibolehkan. Tak ada isu pun. Bila kita ada hajat, kita pun salat Allahu Akbar. Kita nak salat berapa rakaat? 2 rakaat,
3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, silakan. Contohlah kita katakan kita ada masalah besar. Puan Syamsiah ada masalah besar, nak doa pada Allah Azza wa Jalla, paling baik 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Okay, itu paling baiklah caranya. Buat solat 2 rakaat saja ke ataupun buat 2 plus 2 ataupun 2 plus 2 plus 2. Okay. Tapi kalau kita kata, ya Allah aku ada banyak masalah, aku nak solat je hari ni. Nak solat je. Kita pun solat, habis 1 rakaat. Kita bangun lagi solat, habis rakaat kedua. Kita bangun lagi solat, habis rakaat ketiga. Atau bangun lagi solat, habis rakaat keempat. Entah berapa rakaat dah, 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke, kita pun tak ingat dah. Sampai akhirnya kita pun, ya Allah, dah tak larat dah. Kita dah puas lah, kita dah mengadu macam-macam pada Allah. Kita dah solat dalam tempoh yang lama dah tu. Dalam sejam tu kita macam-macam dah buat. Tapi kita tak ingat berapa rakaat. Kemudian kita pun duduklah tahiyat akhir pada hujungnya. Mungkin pada rakaat ke-9, mungkin pada rakaat ke-8, mungkin pada rakaat ke-7. Adakah ia dibolehkan? Okay, jawapannya ia dibolehkan. Cuma yang terbaik saya katakan 2, 2, 2, 2. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak solat je, tak tahu apa rakaat dah. Dan sekali kita tutup dengan tahiyat akhir, adakah dibolehkan? Ya, dibolehkan. Itu penegasan dalam mazhab Syafi'i. Jadi artinya kalau solat kerana ada hajat, boleh. Bahkan itu yang terbaik. Ada masalah je solat. Ada masalah je solat. Itu yang terbaik. Tak ada siapa yang petikai benda tu. Cuma dengan kaifiat tertentu, itu yang kurang baik. Itu yang ulama petikaikan. Jadi begitu sajalah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan dan rahmat pada kita, insya-Allah. Akan datang kita masuk dalam Kitabul Adzan. Wallahualam. Alhamdulillah, sebenarnya yang tu Ustaz, dia kategori dia solat mutlak kan, solat sunat mutlak. Solat mutlak, betul. Cuma dalam tu kita banyak kita nak cakap, nak beritahu Allah, nak mohon doa tu banyak dalam solat tu. Jadi itulah hajat kita sebenarnya. Betul. Tak payah, Ustaz tak payah niat hajat dia. Tak payah sebut hajat. Boleh niat solat hajat ataupun boleh niat solat umum je. Sahaja aku solat 2 rakaat. Nak solat hajat pun boleh. Okey, terima kasih. Ustaz, Kak Ana selalu niat saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh ke? Boleh? Boleh juga kan? Boleh. Nak niat solat hajat boleh. Solat macam Kak Ana pun boleh. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Nanti minggu depan insya-Allah kita sambung, kita masuk bab baru, bab azan. Jadi terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.